baik bawah Mizahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab yang menceritakan tentang senda gurau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang kita telah bincang sebelum ni, Rasul ni bukan orang yang sepanjang masa serius, ya, sepanjang masa formal, sepanjang masa dalam keadaan yang nampak macam tegas. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' min qalbi la yakhsha'. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa imanal muttaqin arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wastamil abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghairik. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba rasulik. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadar lid dunya wa kulla muhalli lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquqi bi ma'rifatika al-khassah wa mahabbatika al-khalisah. Allahumma iftah alaina fathan qariba fi ulumil aqliyati wan naqliyah bi jahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati dan diberkati Allah Ta'ala sekalian, syukur pada pagi duha yang berbahagia ini kita dihimpunkan dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah sentiasa tambahkan kita ilmu yang bermanfaat yang menyuluh kehidupan kita menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga kita sentiasa berada dalam naungan rahmat dan payungan berkat ilahi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa menyucikan kita daripada segala kotoran, membersihkan hati kita dan mengurniakan makrifat dan pengenalan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sambung lagi pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi rahimahullah. Mari kita bacakan Ummul Kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang telah dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita berada pada muka surat yang ke 167. Betul tak? 176. Oh. Baik. Bab ke-36. Babu maja'a fi sifati muzahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muzah atau mizah.
baris bawah pun boleh. Mizahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab yang menceritakan tentang senda gurau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang kita telah bincang sebelum ni, Rasulullah ni bukan orang yang sepanjang masa serius, ya, sepanjang masa formal, sepanjang masa dalam keadaan yang nampak macam tegas. Tidak, ya. Baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang suka bersenda gurau, suka berseloka, suka berseluruh. Itu suka berseluruh, itu istilah yang tepat. Rasa suka berseluruh, suka berjenaka, tepat juga. Rasa suka berjenaka. Jadi oleh kerana sifat Rasulullah yang sebegitu, Rasulullah mudah dirapati. Sebab Rasulullah ni dah memang orang happy go lucky. Jadi mudah untuk orang nak kamcing dan ngam cepat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab sifat Rasulullah ni open, terbuka begitu. Jadi dia tak ada suatu bentuk formality yang begitu ketat, ya, sehingga perjumpaan dengan baginda menjadi ketat. Rasulullah, tengok kalau ada orang luar yang jumpa Rasulullah memang akan rasa gerun, tapi Rasulullah akan cepat-cepat untuk cairkan kegerunan mereka. Rasulullah pandai guna ayat-ayat untuk nak melunakkan hati mereka supaya jangan terlalu kecut depan Rasulullah. Mereka kecut dan gerun dengan Rasulullah, memang itu sifat yang Allah Ta'ala bagi pada Rasulullah, ya. Orang akan gementar. Berapa jauh lagi perjalanan nak jumpa Rasul dah memang gementar. Musuh-musuh pun dah memang gentar kalau nak kena berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan lagi ketika berhadapan, ya. Ini berlaku pada delegasi daripada negara luar, ya. Bila nak jumpa dengan pemimpin Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan merasakan sesuatu yang sangat kuat, ya, aura yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah ni insan yang sempurna. Dalam baginda ini orang yang sangat berani, sangat tegas, sangat digeruni, ya. Auranya menggerunkan. Tapi dalam masa yang sama, baginda ada aura yang lain, aura yang mudah untuk dibawa bincang, orang yang considerate, mudah untuk kita nak tawar menawar, mudah kita nak bagin, mudah kita nak bawa bincang. Jadi delegasi ini bila Rasulullah dah mula bawa borak sembang, mereka akan mudah cepat terpikat dengan Rasulullah SAW, mudah ngam, kamcing dengan Rasulullah SAW. Ini kerana sifat Rasulullah itu sentiasa senyum, bermuka manis, dan Rasulullah SAW orang yang ceria, ya, orang yang ceria. Dia boleh jadikan suatu suasana itu happening. Jadi Rasulullah ni orang yang happy go lucky, ya. Baik. Macam guru kita Al-Habib Umar bin Hafiz, daripada segi luaran kita akan rasa gerun. Kita yang anak murid ni pun kalau berhadapan dengan guru mulia Al-Habib Umar, kita rasa gerun. Dia ada aura dia, ya. Dia ada aura. Dia berjauh pun kita dah gerun. Kalau berhadapan lagi kita ada suatu bentuk kegerunan. Jadi tapi bila kita mula berbual, ya, bersama-sama, dia akan jadi santai, mudah mesra, betul, mudah mesra, ya. Habib Umar sebenarnya memang suka berjenaka sebenarnya. Orang yang ikut rapat Habib Umar tahu Habib Umar akan berjenaka, bersenda gurau, kadang-kadang buat lawak, ya. Pernah ketika saya belajar di Tarim, jadi kami kelompok pelajar yang ikut Al-Habib Umar dan abangnya pergi ke suatu kampung pedalaman. Kita ada buat ziarah wali Allah SWT, kubur wali Allah Ta'ala di sana. Dan ketika
ketika sepanjang kita berada di sana, hujan di tempat lain telah menyebabkan air sungai mengalir. Dunia Arab ni lain ya. Dunia Arab ni asalnya sungai yang tak ada air, tapi kat tempat lain kalau banjir, air tu dia akan bawa kepala air dia. Itu biasa ya. Sebab tu hampir tiap tahun ada orang meninggal sebab kepala air, sebab lalu sungai yang tak ada air tiba-tiba kena di harung air, tiba-tiba datang dengan kepala air. Itu biasa sebab lembah kan. Kawasan lembah memang begitu. Kalau ada tempat yang tinggi lain, ada hujan lebat, dia akan bawa dia punya air dia ya. Jadi air tersebut dah mengalir dan dia dah menghalang untuk kita yang berada daripada pedalaman tu nak keluar. Jadi sepanjang hari tersebut kita tak dapat keluar. Jadi kita pelajar malam itu duduk di salah sebuah rumah besar, rumah orang kampung lah kan, dan sediakan tempat. Jadi malam tu Habib Umar dengan abang dia kumpulkan kita kan, buka jubah kan, pakai baju t-shirt putih biasa kan, borak-borak kan, bawa cerita lawak sekejap. Abang Habib Umar ni mufti Hadramaut, Al-Habib Ali Al-Masyhur, dah meninggal, dah meninggal. Dan jadi malam itu Habib Umar kan cerita-cerita yang lawak kan, yang kita dah tersekat, kita dah lah terpaksa bermalam. Jadi Habib Umar pandai nak hiburkan kita ya, begitu. Baik, lihat Abi qala hadatsana Mahmud ibn Ghailan hadatsana Abu Usama an Syariq an Asim al-Ahwal an Anas bin Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya dzal udhunain. Qala Mahmud qala Abu Usama yani yumazihuhu. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, baginda Nabi SAW bersabda kepadanya, wahai yang memiliki dua telinga. Berkata Mahmud, Abu Usama berkata, iaitu baginda SAW bergurau dengannya, ya dzal udhunain, wahai yang memiliki dua telinga. Itu maksudnya ya, yang dimaksudkan adalah Anas bin Malik. Dan Rasulullah ucapkan adalah dengan nada bersenda gurau. Akan tetapi senda gurau Rasulullah benar, sebab Anas tidak ada tiga telinga, tidak ada tiga telinga, empat telinga. Dia betul-betul ada dua telinga ya. Dan apa saja yang Rasulullah senda guraukan itu adalah perkara yang hak kan? Bagi dia tidak berbohong untuk nak melawak, nak reka cipta kisah yang bohong untuk nak melawak, tak ya. Dan memanggil Sayyidina Anas sebagai Zul Udhunain, yang memiliki dua telinga, memberikan isyarat bahawa Sayyidina Anas ini orang yang sentiasa mendengar titah perintah Rasulullah SAW dan melaksanakan apa yang baginda suruh. Kerana apa? Anas bin Malik adalah khadam baginda, pembantu khusus Nabi SAW yang membereskan urusan domestik Rasulullah SAW ya. Pergi kedai, panggil orang, apalah urusan domestik ini pembantu khususnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia Anas sebab rapat dengan Nabi SAW, jadi banyaklah tahu tentang cerita Rasulullah ya. Hadis yang berikutnya juga daripada Anas. Hadatsana Hannad bin Sari, hadatsana Waqi' daripada Syu'bah daripada Abi Tayyah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan kami sehingga baginda bersabda kepada adikku yang masih kecil, ya Aba Umayyah, apa yang dibuat burung pipit itu? Berkata Abu Isa maksudnya Imam Tirmizi, beliau bahasakan diri beliau sendiri Abu Isa. Kefahaman hadis ini, baginda Nabi SAW bersenda gurau. Dalam hadis ini baginda menggelak anak kecil dengan memanggilnya ya Aba Umayyah. Dalam hadis ini dapat difahami bahawa tidak mengapa memberi burung kepada kanak-kanak bermain untuk dia bermain dengannya. Dan sabda baginda SAW kepada kanak-kanak itu, ya Aba Umayyah, apa yang dibuat burung pipit itu? Kerana kanak-kanak itu mempunyai seekor burung pipit yang dibuat bermain, kemudian burung itu mati. Maka kanak-kanak itu sedih dan baginda Nabi SAW bergurau dengannya dengan bersabda, ya Aba Umayyah, apa yang dibuat burung pipit itu? Ya Aba Umayyah. Selalu orang yang dapat gelaran Abu ni bila lepas dia kahwin, dapat anak, bila anak pertama lelaki dia tu
kan. Anak pertama lelaki dia tu dia namakan, kalau anak dia Ahmad, dia jadi Abu Ahmad, bapa kepada Ahmad. Kalau dia tak bapa kepada seseorang pun, ada ciri-ciri khusus seseorang itu dinamakan dengan Abu. Abu tu bermaksud orang. Jadi dia tak jadi bapa kat situ, jadi orang. Contohnya Abu Hurairah, anak dia bukan nama Hurairah. Hurairah maksudnya kucing. Dan Abu Hurairah bukan bapa kepada mana-mana kucing. Dia orang kucing, maksudnya orang yang suka kucing, orang yang sayang kucing. Dia panggil Abu Hurairah. Jadi Abu ni ada dua konotasi makna. Satu, berkaitan ciri-ciri khusus seseorang. Macam Abu Jahal, anak dia bukan nama Jahal, tapi sebab dia ni jahil tentang agama yang diturunkan Allah, maka dia digelar sebagai Abu Jahal. Abu Jahal. Jadi satu disebabkan ciri-ciri khusus seorang, lagi satu sebab kepada anak-anaknya. Kata ada anak lelaki, dia jadi abu kepada anak perempuan dia. Contoh Imam Abu Hanifah. Hanifah ni anak perempuan. Hanifah nama perempuan. Lelaki pun boleh juga. Hanifah. Perempuan pun. Ya, Hindun pun begitu. Zaman Rasulullah, Hindun ada dua. Lelaki pun pakai, perempuan pun pakai. Dan zaman Rasulullah, lelaki, Maisarah lelaki. Zaman sekarang Maisarah perempuan. Pelik nak letak nama lelaki Maisarah zaman sekarang. Maisarah ni seorang lelaki yang bekerja dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha, jadi pembantu perniagaan Siti Khadijah, yang bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Syam berniaga. Pening kita, Rasulullah dengan Maisarah, amboi, berniaga dengan Maisarah, lelaki. Nanti pening. Macam mana Rasulullah berniaga dengan Maisarah, ngembara sama-sama, berkelana bersama-sama, trip bersama-sama. Macam mana ni? Tak habis nak fikir. Lelaki Maisarah tu, pembantu Siti Khadijah. Baik. Walhasil, Rasulullah panggil Abu Umair. Umair ni ada perbuatan umur. Umair maksudnya orang yang berumur kecil. Jadi orang yang berumur kecil lah, ya Abu Umair. Jadi panggilan itu panggilan yang dalam bahasa Arab ia satu yang bernada senda gurau. Seperti mana saya sebut, walaupun baginda bersenda gurau tetapi ada kebenaran padanya. Sebab itu di sebalik senda gurau Rasulullah dengan budak kecil umur 3-4 tahun ni, adik Sayyidina Anas ni, telah mengeluk daripada hadis ni telah keluar berpuluh-puluh hukum hakam dalam agama. Imam Syafi'i suatu hari tidur di rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi anak perempuan Imam Ahmad bin Hanbal ni satu malam tu pun tak tidur nak tengok apa amalan guru ayah dia. Sebab Imam Syafi'i guru Imam Ahmad bin Hanbal. Dia anak perempuan Ahmad bin Hanbal letak air wuduk tepi bilik supaya nanti malam nak tahajud Imam Syafi'i boleh guna air tersebut. Tapi apa yang boleh perhatikan, sepanjang malam tak terusik dan Imam Syafi'i berbaring di tempat pembaringannya. Jadi peliklah anak Imam Ahmad bin Hanbal ni. Macam mana kata ayah dia selalu puji kesolehan, ke ibadah ayah guru dia ni, tapi satu malam tidur terbaring. Macam mana ni? Betul, anak perempuan tanya pada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad kata, jangan sabar dulu, nanti ayah tanya pada guru. Esoknya lepas subuh, mereka sekali lagi breakfast di rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Maka Imam Ahmad tanya kepada gurunya, wahai
guruku Imam Syafi'i, anakku bertanya begini. Oh, dia kata yang malam tadi tu lepas kita makan, sama-sama lepas makan malam, aku pun siap masuk ke tempat tidur, pembaringan. Sebaik saja aku meletakkan kepalaku di tempat pembaringan, terlintas dalam fikiranku satu hadis Nabi SAW yang menyapa adik Sayyidina Anas bin Malik yang baru kematian burungnya. Lalu baginda memujuknya dengan mengatakan, wahai Aba Umair, apa yang terjadi dengan Nughair, dengan burung pipitmu? What happened to him? Maka apabila terlintas sahaja, maka terus ijtihadku dapat dikeluarkan sebanyak 70 hukum hakam daripada hadis tersebut. Dan sejak sedang hukum hakam dikeluarkan, azan subuh berkumandang. Tanpa sempat beliau sembahyang solat malam. Maksudnya apa yang beliau lakukan itu lebih besar daripada solat sunat tadi. Mengeluarkan hukum hakam, ilmu, berfikir, bertafakur tentang hal-hal yang penting dalam agama, dia lebih besar pahala dia daripada amalan sunat dia. Tafakur sesaat ni lebih afdal daripada ibadah 70 tahun. Itu pahala dia, tafakur sesaat. Jadi apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i itu sesuatu yang lebih afdal. Dia dapat bagi manfaat dengan hukum hakam tu yang terbentuk mazhab daripada orang-orang yang macam ni, ya. Daripada satu hadis dapat istimbat hukum. Dia dapat gali hukum hakam daripada kita yang kita baca nampak macam senda-gurau biasa Nabi SAW je kepada budak kecil. Akan tetapi seorang mujtahid, iaitu seorang yang mahir hukum fiqah, usul fiqah, seorang yang pembentuk mazhab, melihat hadis-hadis yang seperti ini adalah sumber kepada hukum hakam yang dapat digali. Jadi sepanjang malam itu berlalu dengan beliau menggali hukum hakam daripada hadis ini saja, satu hadis. Antaranya yang disebutkan oleh Imam Tirmizi tadi, antara hukum hakamnya, apakah hukum membela burung. Yang kedua, apakah hukum menangkap burung di dalam tanah haram Madinah, sebab dia berlaku di Madinah. Ya. Demikianlah. Bila ianya diperbolehkan, nanti apakah hukum hakam lain yang bersangkutan dengannya? Dia jadi berintitan. Sesuatu yang asalnya berkenaan dengan pelihara burung ataupun tangkap burung, dia jadi merebak kepada hukum hakam ihram, hukum hakam bagaimana kedudukan kota Madinah sebagai tanah haram. Hukum hakam keluar di situ berkait. Sebab segala hukum hakam semua pusatnya apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua jadi hukum hakam walaupun senda-gurau. Jadi adik Sayyidina Anas ni, beliau ada bela burung pipit, kemudian meninggal burung tu. Kemudian Sayyidina Anas kan ketika jadi pembantu Rasulullah kan masih budak lagi juga. Masih budak, umur 10 tahun. Bila mula menjadi pembantu umur 10 tahun sampai Rasulullah wafat. Bermakna sampai umur 20 tahun lah lebih kurang. Jadi Sayyidina Anas bagi tahu pada Rasulullah, dia kata adik dia punya pet meninggal. Adik dia sedih. Ya ke? Rasulullah kata meninggal pet dia. Nangis dia. Jom kita jumpa dia. Ya. Rasulullah ni orang yang paling sibuk di dunia, sempat nak pujuk satu orang budak kecil lagi. Nampak tak akhlak Rasulullah SAW? Ya. Dan Rasulullah pun agak gembirakan Anas, sebab ini adik dia. Anas ni pembantu khusus Rasulullah, jadi Rasulullah nak prihatin. Wajarlah kalau Rasulullah nak prihatin kepada orang-orang yang dekatnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah datang pujuk, apa dah jadi? Kata, wahai Abu Umair, apa dah jadi dengan burung tu? Dah mati ya Rasulullah, gitu. Adalah kemudian Rasulullah nak pujuk, tapi hadis ini direkodkan secara ringkas sahaja.
ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Itu kata Rasulullah. Kan? Satu perkataan pujuknya panjanglah yang lain, tapi tak disebutkan oleh Sayyid Anas, cuma disebut ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Nughair tu burung pipit tu. Tapi adik Sayyid Anas ni tahun selepas tu menyusuli burung pipitnya, pun meninggal dunia. Ya, agaknya sedih. Tak tahu, sedih. Dia punya burung kesayangan meninggal, dia pun meninggal juga, dah tiba ajal. Waktu dia meninggal tu, ayahnya Talhah, nama Sayyidina Talhah ataupun Abu Talhah, sedang berada di luar safar dalam angkatan jihad. Tapi malam tu dah nak balik, jadi anaknya ni meninggal siang. Yang Abu Umayyah ni meninggal siang. Ibunya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni dapat beritalah, orang-orang kata angkatan akan sampai malam ni, suami akan dah sampai malam ni. Kan ni anak kandung mereka meninggal. Ya. Dan ini satu-satunya anak kandung mereka berdua. Mereka tak ada anak lain. Sebab Sayyidina Anas daripada suami sebelum, Malik nama dia, Anas bin Malik ni suami Ummu Sulaim yang sebelum itu. Lepas tu meninggal, menikah dengan Abu Talhah. Daripada Abu Talhah ni hasilnya dapat Abu Umair, meninggal. Jadi Ummu Sulaim pun mandikan, kafankan, letak di tepi penjuru rumah, sembunyikan. Malam tu beliau sambut suaminya dengan ceria, dengan baik, bagi sambutan yang top, ya. Bagi jamuan makan. Mana anak kita tu, si baby tu mana tu? Dia tengah rehat, serehat-rehatnya bang. Rehat sampai gitu sekali ni. Papa dah balik ni, tak apalah, biar dia rehat dah dulu. Dia tengah rehat, serehat-rehatnya bang. Ya, kita makan dulu, makan. Cerita dia pengalaman jihad. Tak dengar suara anak kita tu, ya, baby kita tu. Dia tengah rehat bang. Sampai gitu sekali rehatnya, ya. Ya bang, rehat. Tak apa abang rehatlah, abang penat balik daripada safar. Jadi malam tu Ummu Sulaim bagi layanan yang terbaik untuk suami dia, bergaul. Dah lepas dia puaskan suami dia, kemudian dia bersuara, bang, kalau orang bagi pinjam barang pada kita, lepas tu dia nak balik, kita bagi balik ke bang? Mestilah. Bukan barang kita, barang orang. Orang bagi kita pinjam, dia nak balik, itu hak dia, kena pulangkan balik. Bang, anak kita milik Allah, Allah nak balik anak kita dah kembali kepada Allah. Terus mengucap panjang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kau tak bilang daripada awal? Itu sebab saya nak bagi layanan dulu pada abang. Abang balik daripada safar jauh, saya tak nak abang stres. Ini satu-satunya anak tunggal kita, saya bagi layanan terbaik pada abang. Maka beliau pun bangun mandi sembahyang subuh dekat Masjid Nabawi. Lepas sembahyang subuh, jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ceritakan apa yang berlaku. Kemudian Rasulullah tanya, alhamdulillah, baik, Allah dah ambil, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam tadi bergaul tak? Berlaku tak pergaulan dengan isterimu? Kata ya, ada pergaulan. Allah berkati pergaulan itu. Allah kurniakan zuriat yang baik daripada pergaulan itu. Maka daripada pergaulan itu, lepas 9 bulan 10 hari, lahir seorang anak bernama Abdullah. Abdullah ini muncul menjadi ulama yang hebat di zaman itu. Abdullah ini ada anak 9 orang. Semua menjadi ulama yang hebat, menjadi pakar rujuk di Madinah pada ketika itu. Semua cucu-cucu daripada Anas, semua cucu-cucu Abu Talhah dan Ummu Sulaim, anak dia, cucu dia, semua jadi ulama yang hebat. Dia ada gelaran khusus untuk mereka ni.
Kerana mereka tergolong daripada kalangan ulama yang berkaliber zaman itu, semua menjadi ini kita lihat tawakal seorang wanita, kekuatan hati yang kental seorang wanita yang cuba untuk mengutamakan apa yang patut diutamakan, lalu mendapat redha Allah, diberkati zuriat keturunan mereka, muncul ulama-ulama yang hebat yang memberi pancaran cahaya ilmu yang bermanfaat untuk umat. Dalam dunia Islam kita ni, kita mempunyai ramai senarai wanita-wanita yang unggul, wanita-wanita yang mereka ini bidadari dunia permaisuri syurga. Mereka ada serikan di Islam. They are amazing women of Islam. They were a very great woman of Islam. Sangat berbaloi untuk kita kaji kehidupan wanita-wanita ini. Jadi itu saya semalam bincang-bincang dengan orang rumah. Saya nak anjurkan satu program yang bersiri. Maka zaujah saya kata, isteri saya kata, program apa? Saya nak buat the series of amazing women of Islam. Maksudnya setiap siri kita bincangkan satu orang tokoh saja. Satu orang tokoh. Amazing women of Islam. Siapa? Seperti Rabi'atul Adawiyah, seperti Siti Khadijah, Siti Fatimah, Siti Asia, Siti Maryam, Sultanah, Syekhah Sultanah, Khawlah Al-Azwar, Zindirah, Siti Hafsah, Siti Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Nafisah, dan Ummi Musa, ibu Nabi Musa, Siti Hanna, ibu kepada Siti Maryam. Satu persatu ini kalau dibedah riwayat hidupnya, banyak perkara yang kita dapat faham dalam kehidupan kita. Dan saya lihat di situ ada kelompongan, kerana dalam dunia Islam tidak ada yang buat siri yang seperti itu. Dan alhamdulillah isteri saya menyambut baik, kata kita buat, insyaAllah kita jumpa orang-orang yang tertentu untuk yang boleh sokong kita untuk buat siri satu persatu supaya kita dapat selami. Kalau bicara tentang Rabi'atul Adawiyah, selami habis-habisan bagaimana riwayat hidup beliau, bagaimana akhlak beliau, apa yang beliau hadapi dalam hidupnya, bagaimana beliau berinteraksi dengan problem yang datang dalam hidupnya. Siti Maryam sebagai ibu tunggal, Siti Asyah sebagai seorang yang memiliki suami yang sangat menindas, zalim. Bagaimana kehidupan seorang wanita unggul ini mencapai maqam yang tinggi di sisi Allah SWT dalam keadaan jodohnya sendiri adalah Fir'aun. Bagaimana kehidupan Siti Khadijah, CEO kepada sebuah syarikat gergasi yang menguruskan perniagaan import dan ekspor luar dan dalam negara, kaya raya, orang yang terkaya di Mekah. We are not talking about the richest woman in Mecca. We are talking about the richest person in Mecca. That was Siti Khadijah. Dan Siti Khadijah mungkin perlu 2 CD untuk Siti Khadijah saja. Poin pagi sampai petang ataupun sampai malam, bedah habis-habisan. Subhanallah, sangat hebatnya. Sebab tu Rasulullah mengatakan wanita-wanita unggul dalam Islam ni mereka mengalahkan ramai lelaki-lelaki dan jantan-jantan yang lain dalam hadis yang sahih, sebab ketal mereka. Subhanallah. Mohon doa semua, moga-moga ini berjaya insya-Allah. Baik. Dan Ummu Sulaim, beliau bukan saja kisah tadi bagaimana cintanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat, kisah Ummu Sulaim ini sangat hebat. Jadi satu persatu tokoh wanita dalam Islam ni kalau dibedah, dibuat satu siri saja, ini suatu lautan yang bukan saja wanita dapat mengambil manfaat daripadanya, para lelaki, jantan-jantan dapat manfaat.
daripada wanita yang hebat. Ya. Baik. Hadis yang berikutnya, InsyaAllah kalau start pun siri yang pertama mungkin lepas raya, ya, InsyaAllah. Ya. Kita cuba bincang, merunding. Baik. Kerana dalam ulama mengatakan seseorang yang menghidupkan, dalam hadis orang yang menghidupkan riwayat hidup seorang tokoh ataupun seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala, seolah kita menghidupkan orang tersebut di kalangan masyarakat. Ya, kita menceritakan itu sebenarnya apa yang berada di sebalik haul. Haul, kita bilang haul Imam Haddad. Kenapa kita hadir haul wali-wali Allah? Supaya kita dapat menghayati kisah hidup mereka. Haul Imam Haddad, haul Syekh Abdul Qadir Jalani, haul Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, haul ini, haul itu, untuk nak menghayati. Tetapi apa yang kelompongan yang saya lihat daripada segi wanita-wanita yang hebat dalam Islam, tidak digemburkan kisah hidup mereka dengan selayaknya. Maka saya lihat seharusnya ini dijadikan sesuatu yang dititik beratkan, supaya ini menjadi ikon kita. Inilah ikon kita. Sedang orang sedang mencari siapa nak dijadikan idola, siapa nak dijadikan ikon. Tapi kalau mereka ini tidak dizahirkan dan tidak diselahkan, tidak dipamerkan kisah hidup mereka, maka anak-anak muda akan jadikan ikon-ikon yang salah sebagai idola mereka, sebagai ikutan mereka. Sedangkan ramai tokoh-tokoh wanita yang hebat dalam Islam. Baik, hadis yang berikutnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, Tuan bergurau dengan kami?" Baginda SAW bersabda, "Ya, aku tidak akan bercakap melainkan hanya kebenaran." Kadang-kadang kalau Rasul bergurau dengan sahabat, ada sahabat yang berani tanya, "Rasulullah, kamu pun bergurau juga dengan kami? Kamu pun bergurau juga dengan kami?" Rasul kata, "Ya, aku bergurau, tapi aku hanya ucapkan kebenaran." Maksudnya di sebalik gurauan itu pun ada ilmu. Hadis yang berikutnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang lelaki meminta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dipikul. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dipikul maksudnya untuk dijadikan kenderaan yang memikul barang. Ya. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Aku akan memikulkanmu, iaitu aku akan berikan kamu kenderaan yang dapat memikul barang anak unta betina." Kalau kita berkata, "Ya Rasulullah, apa yang boleh saya buat dengan anak unta betina tu?" Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Bukankah yang akan melahirkan unta itu berasal anak unta betina?" Jadi orang ini datang jumpa Rasulullah. Kerana nature of his work ni, dia perlukan haiwan tunggangan untuk bawa barang komoditi, barang dagangan, barang kayu api untuk nak dijual. Jadi sekarang dia punya kenderaan dah meninggal, kenderaan dia dah mati. Jadi jumpa Rasulullah, minta kenderaan. Kalau tak, dia tak dapat nak bergerak. Sebab contohnya orang yang bawa Grab, kalau rosak motor dia, tak dapat bawa Grab. Macam ni lah orang ni, dia perlukan. Jadi minta tolong pada Rasulullah SAW. Rasulullah kata, "Boleh, aku boleh bagi. Dan aku bagi kamu anak unta." Jadi orang tadi tanya, apa anak unta? Ya, sebab untuk angkat barang, pikul barang, beban-beban ni kena unta yang dewasa. Rasul kata nak bagi anak unta, nak buat macam mana? Kemudian Rasulullah kata, "Iya, aku bagi kamu unta yang dewasa. Tapi unta dewasa tu bukan anak unta kan? Anak unta kan? Jadi aku bagi kamu anak unta." Ya. Oh, okay, I got it. Okay, faham. Ya, sebab setiap unta, dia mesti anak unta, dia bukan anak keledai. Unta tu mesti bukan anak kuda. Unta itu mesti bukan anak kijang atau rusa. Ya. Dia mesti anak unta juga. Ya. Tidak pernah berlaku kuda melahirkan unta.
Hadis yang berikutnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, terdapat seorang lelaki daripada ahli Badui. Ahli Badui orang kampung pedalaman. Kita ni macam kita dalam konteks Malaysia ni, orang Badui ni macam seperti orang asli. Orang asli pedalaman. Ya, orang asli. Dia jadi orang Badui ni dia terkenal dengan dia tak ada adab sangatlah. Orang Badui zaman Rasulullah dia terkenal sebab dia kasar, dia punya cara hidup tu dah kasar. Jadi kalau dia bercakap dengan Rasulullah pun ataupun ditanya Rasulullah, dia tanya kasar. Kalau dia panggil Nabi Muhammad pun dia Muhammad. Ya. Panggil nama dia. Sebab dia tak tahu sangat civilization ni, peradaban ni dia tak berapa tersentuh sangat. Jadi kalau dia pergi jumpa Muhammad, Muhammad gitu je, Muhammad dia panggil. Sampai Allah Ta'ala turun, jangan kamu panggil Nabi seperti kamu panggil sesama kamu. Barulah jadi ada yang mereka terus ditegur dengan ayat Quran. Soalan pun mereka soalan yang pelik-pelik, yang sahabat yang duduk bandar tak berani tanya soalan-soalan macam tu pada Rasulullah. Tapi dalam satu segi, sahabat-sahabat yang di bandar ni, kita orang semua suka dengan soalan-soalan Arab Badui ni. Sebab soalan tu kita tak berani tanya, kan? Tapi dia berani tanya, kita orang dapat ilmu daripada Rasulullah SAW. Ya. Baik. Tapi satu beza Arab Badui dengan orang asli kita ni. Di dunia Arab, Badui dia khususnya zaman Rasulullah, kan? Badui mempunyai pertuturan bahasa Arab yang lebih tulen. Arab Badui mereka ada grammar bahasa Arab yang lebih hebat daripada orang bandar. Orang bandar ni dia dah campur-campur. Dia dah bahasa dia dah ada terjejas lah. Macam Badui ni dia tak campur dengan orang lain. Dia daripada orang Arab, daripada asli asal dulu, daripada asal tok nenek moyang Arab dah memang cakap bahasa Arab. Jadi dia tak ada rojak, tulen bahasa Arab dia berbanding orang Arab bandar. Sebab tu Rasulullah bila lahir saja umur 4 hari dah duduk dengan pedalaman, sebab bahasa dan nak dapat oksigen yang baik di luar. Jadi beliau duduk dengan Halimah Sa'diyah 4 tahun juga duduk, baru pulang seperti Siti Aminah. Baik. Beza dengan tempat kita, orang asli, kita dengan orang asli, orang bandar lebih baku lah bahasa, lebih baik bahasa berbanding orang asli. Ya. Baik. Ahli Badui bernama Zahir, nama dia Zahir. Dia memberikan kepada baginda Nabi SAW sesuatu hadiah daripada perkampungan. Zahir ni dia Arab Badui, tapi dia ni jenis orang yang memang hati lembut lah, memang sayang sangat kat Rasulullah SAW. Kalau bawa pun jumpa Rasulullah akan bawa oleh-oleh, kan? Buah tangan. Maka baginda Nabi SAW menyediakan bekalan apabila dia ingin pulang. Biasa kalau bila bawa oleh-oleh daripada kampung, baginda bagi barang-barang yang daripada bandar. Katakanlah orang kampung bawa tempe, bawa cincaduk, bawa petai, bawa piring, ya. Kita orang bandar bagi dia secret recipe carbonara, roti john, dan apa lagi, kek, cheesecake bagi pada dia. Dan Rasulullah akan balas untuk dibawa oleh balik kampung. Baginda SAW bersabda, Zahir ini adalah orang kampung kita dan kita orang bandarnya. Maksudnya di sini, kalau saya tengok bahasa Arab itu, inna zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruhu. Maksudnya kita adalah pembekal barang bandar untuk Zahir, dan Zahir pembekal barang kampung untuk kita. Ya. Sebenarnya bukanlah pembekal, betul-betul pembekal. Maksudnya Rasulullah bagi oleh-oleh itu bukan untuk dia nak import export, hanya sebagai suatu pemberian. Tapi Rasulullah terus bagi tahu, ini Zahir ni dia ekspor barang dia import barang kita. Macam itulah maksudnya apa yang Rasulullah kata.
Baginda SAW mencintainya dan dia merupakan seorang lelaki yang berwajah hodoh. Dia orang Badui lah, orang Badui yang muka tak ni lah, bawah average. Pada suatu hari baginda Nabi SAW mendatanginya. Beliau tengah sibuk dekat pasar. Biasa orang kampung ni ada bawa petai, bawa jerin, jual dekat pasar. Rasulullah pun masuk pasar, nampak daripada belakang Zahir tadi dengan barang-barang dagangan dia. Baginda Nabi SAW datang daripada arah belakang dan memeluknya daripada belakang. Dan dia tidak dapat melihat baginda SAW. Dia kata, siapa ni? Lepaskan aku. Leave me alone. Kemudian dia menoleh. Zahir, dia menoleh begini. Daripada hujung mata dia nampak kelibat Rasulullah SAW. Kemudian dia menoleh dan mengenali baginda SAW, Nabi yang memeluknya. Lalu dia tidak kisah dengan melekatkan belikat belakangnya dengan dada baginda SAW ketika dia mengenali baginda. Bila dapat notis, dia notis bahawa yang belakang yang Rasulullah, terus ambil kesempatan. It's okay. Geser terus nak ambil berkat Nabi SAW. Baginda Nabi SAW bersabda, siapa yang ingin membeli hamba saya ni, ting. Ada tak nak beli? Ni hamba. Macam cerita tu, Tiga Abdul tu. Kalau marah kena jual lah. Ni kat pasar ni Rasulullah angkat dia, siapa nak beli? Ni hamba. Zaman dulu memang ada begitu. Memang ada hamba, jual beli hamba memang ada di pasar. Ya. Hamba sahaya adalah suatu hukum hakam yang ada dalam Islam, yang kalau tak ada sistem perhambaan, kan, dia akan menjadi, kita nak buat apa dengan tawanan perang, kan? Jadi dia akan jadi option semakin sedikit untuk tawanan perang. Sebab orang Islam ni akan ada orang nak berperang dengan dia, ada orang nak menyerang. Baik, kalau mereka kalah perang, apa yang terjadi dengan mereka yang kalah perang? Ya, memang hukumannya antara bunuh ataupun penjara. Ya. Tapi sistem perhambaan ni adalah sesuatu yang bersifat toleransi. Maksudnya selain daripada penjara ataupun bunuh mereka, boleh tambah satu option, iaitu mereka hidup luar daripada penjara, luar daripada lokap, tapi menjadi hamba sahaya, melakukan kerja. Dan mereka boleh membayar sesuatu amount tertentu kepada tuan dia untuk memerdekakan diri mereka sendiri. Boleh. Maksudnya sistem perhambaan ni, kita jangan ingat sesuatu yang zalim dalam Islam ni. Sebab kita nak bagi suatu option lain selain bunuh dan penjara. Sebab orang yang menyerang Islam ni, mereka dah bersalah besar. Ini jenayah. Mereka nak bunuh Rasulullah, nak bunuh orang Islam. Apabila mereka kalah perang, tawanan ni, mereka, keluarga mereka akan jadi tawanan perang. Jadi daripada dibunuh mereka, jadi antara option yang penuh dengan toleransi, bertimbang rasa, adalah jadikan hamba. Hamba ni bukan sistem ni bukan hanya dalam Islam ya, dalam tamadun-tamadun yang lain pun memang ada. Tapi tamadun yang lain penuh dengan kezaliman. Sistem perhambaan kita, Rasulullah kata ganjaran yang besar untuk orang yang merdekakan hamba. Sebab tawanan perang tak boleh buat apa-apa. Tawanan perang mesti jadi hamba. Kalau tak, nak buat apa? Bunuh. Boleh bunuh, tapi tak dapat dimanfaatkan mereka. Jadi Islam buka jalan di situ. Ya. Dan hamba sahaya perempuan yang tidak ada suami, mereka yang dibeli, mereka dimiliki oleh tuannya dengan pemilikan yang lebih kuat daripada akad nikah. Kerana itu tuan boleh menggauli hamba perempuan sahaya. Halal. Kerana pemilikan itu lebih kuat daripada suami dan isteri. Dia lebih kuat daripada akad nikah. Pemilikan hamba sahaya lebih kuat daripada pemilikan secara akad nikah. Akad nikah pun kita tak memiliki isteri kita, kan? Dengan akad nikah, kita tidak own isteri kita. Ya. Tapi akad jual beli perhambaan, kita own hamba sahaya kita.
kita memiliki dia dan kita boleh menggauli dia. Ya. Perhambaan ni diharamkan sebenarnya tidak? Lagi sekali. Perhambaan ni, adakah hukum perhambaan ni diharamkan Tidak pernah diharamkan dan ia berlangsung sehingga hari kiamat. Dan ia boleh berlaku sekarang dan boleh berlangsung sehingga kiamat kerana ia adalah hukum hakam Islam. Tidak ada garis masa berkenaan hukum hakam ni. Yang penting cukup tak syarat perang yang sah tadi untuk tawanan perang menjadi tawanan perang. Dia ada syarat. Dia kena perang tu diisytihar oleh pemimpin yang benar. Dia bukan boleh tiba-tiba yang di Iraq tu kan, akad kami adalah kaedah ke, tiba-tiba nak berjihad, mana-mana yang kampung yang mereka tawan jadi hamba mereka, tak boleh. Itu tak jadi hamba sahaya, itu berzina, itu dia ambil perempuan tu. Dia kena dengan peperangan yang sah dalam Islam. Peperangan yang sah ni pemimpin isytiharkan berdasarkan apa yang ulama perhatikan. Betul ke kita dah sampai tahap zon perang? Ya. Jadi seorang lelaki dia boleh ada 4 orang isteri secara akad nikah dan tidak ada limit untuk hamba sahaya. 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, no limit. Ada riwayat kata di akhir zaman satu orang prajurit yang selamat daripada medan perang di barat membawa balik 300 wanita hamba sahaya daripada barat. Ya, 300. Hal ini penting untuk difahami sebab nanti ada orang-orang yang menuduh raja-raja Islam yang dahulu mempunyai dia guna perkataan gundik dan sebagainya. Dia berkata haram. Mereka kata ini berzina ni, macam mana sultan ni ada berapa isteri ni, berapa banyak ni perempuan simpanan. Fikir macam tu. Itu hamba sahaya dalam Islam, dia sah. Kalau tak faham itu dengan sultan-sultan Turki Osmaniyah ni berzina ke apa? Ini haram, dia panggil haram. Macam mana ni? Islam jenis apa ni ada perempuan simpanan? Hamba sahaya. Ya. Bahasa kasar kita sini gundik. Sebenarnya perkataan gundik tu memaknai itu tadi, hamba sahaya perempuan. Memang Sultan Melaka zaman dulu memang ada. Zaman tu masih ada lagi sistem itu. Zaman sekarang ni dia sudah tidak ada sebab peperangan yang sah tadi dah tak ada. Sebab khilafah Uthmaniyah pun dah jatuh. Ya, tunggu khilafah yang lain naik. Masih belum naik lagi lah. Ya. Jadi kena faham konteks tu. Kalau tak nanti orang tuduh Sultan Melaka ada gundik, main dengan gundik, main dengan perempuan simpanan, sultan main perempuan simpanan, nanti susah. Ya. Jadi tuduh menuduh orang berzina ni bahaya ya. Ini dosa besar dalam Islam. Tak faham konteks hamba sahaya perempuan ni, nanti akan berlaku pertuduhan seperti itu ataupun mudah bersangka buruk kepada orang lain tanpa dia mempunyai ilmu yang benar dalam Islam. Ya. Tak perlu nikah. Rasulullah ada yang seperti itu. Siti Maryam tidak ada pernikahan. Itu hamba sahaya. Cuma mana-mana hamba sahaya yang digauli oleh tuannya lalu melahirkan anak tuannya, pangkat dia dah naik daripada hamba sahaya kepada ummu walad. Dia lain, nama tahap dia dah lain. Dia dah tak sama status seperti hamba sahaya lain. Dia dah another level. Kalau dia melahirkan anak tuan dia, dalam kitab panggil ummul walad. Baik. Baginda Nabi bersabda, siapa yang ingin membeli hamba sahaya ini? Dia berkata, ya Rasulullah, demi Allah, kamu akan mendapatkan aku dalam keadaan yang tak laku. Sebab muka dia hodoh, siapa yang nak beli dia? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tetapi kamu di sisi Allah bukanlah tidak laku. Atau yang ini perawi ragu, beliau berkata, kamu di sisi Allah terlalu mahal.
Lihat hubungan Rasulullah dengan orang Arab Badui. Kamcing, Arab Badui pun kamcing. Ya. Walaupun tak ada rupa, tapi Rasulullah tahu dalam hati dia ada iman. Iman yang ada dalam hati seorang mukmin sangat berharga. Orang itu berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah mengatakan bahawa kalau Allah Ta'ala singkapkan cahaya iman yang ada pada seorang mukmin yang pendosa, kamu akan lihat cahaya iman yang itu menerangi seluruh langit dan bumi. Jika demikian keadaannya, bagaimana keadaan cahaya yang dimiliki oleh seorang mukmin yang sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mukmin ini sangat berharga, tuan-tuan, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan dunia ini tidak akan kiamat kalau ada satu orang mukmin pun tertinggal di dunia ini. Kalau satu orang Islam tertinggal di dunia ini, dunia ini tidak akan kiamat disebabkan satu orang tadi. Sebab kiamat hanya berlaku apabila tidak ada seorang Islam pun di atas muka bumi ini. Sebab kiamat hanya berlaku ke atas orang-orang kafir. Not even a single Muslim will experience the day of Qiyamah. Not even a single Muslim is going to face the horror of the day of judgment, the day of Qiyamah. Tak bisa. Sebab the day of Qiyamah only happen on the people of kafir. Ya, Allah dah tetapkan begitu. Bila Allah nak tamatkan riwayat hidup dunia ni, langit dan bumi, Allah Ta'ala akan ambil nyawa Muslim terakhir, the last Muslim on the surface of this earth. The last Muslim. Kita ada last samurai, kan, kita ada last wanita Melayu terakhir, lelaki Melayu terakhir, ya. The last ninja ever. Kita ada last Muslim. Last Muslim ni dia memang literally nanti di hujung zaman tinggal dia seorang je hidup yang Muslim, yang lain semua dah meninggal. Yang dia seorang ni pun dia bukan jenis, dia hanya jenis, amalan dia hanya sebut Allah Allah saja. Dia tak ada amalan lain, amalan dia Allah Allah saja dia sebut. Tapi disebabkan kewujudan dia ni, dia menjadi generator kepada kelestarian langit dan bumi. Kerana langit dan bumi hanya dikopakkan Allah dan dihancurkan segalanya apabila ini diambil nyawanya. Ini harga seorang Muslim. Kita dapat faham harga seorang Muslim bila dia menjadi orang yang terakhir. Dia menjadi generator kepada the generator of the existence of heavens and the earth. Single Muslim. Sebab tu melukakan hati orang Muslim di sisi Allah lebih dahsyat daripada menghancurkan Kaabah 70 kali. Sebab dalam Haji Wida Rasulullah SAW bersabda, kamu semua faham tentang tanah suci ini adalah haram, ini semua suci, Kaabah suci. Aku ingin mengatakan bahawa marwah dan juga jiwa orang mukmin adalah suci, harta mereka adalah suci. Seseorang yang menyentuhnya tanpa hak, dia akan mendapat balasan yang dahsyat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab antara Kaabah dengan orang Islam lebih berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Orang Islam, kita jangan ingat Kaabah binaan batu itu lebih mulia daripada manusia Muslim. Ya. Manusia ni ciptaan Allah yang terbaik. Ya. Dan manusia ni kalau bertakwa dia lebih mulia daripada malaikat lagi. Ini lebih mulia daripada malaikat, bermakna lebih mulia daripada Kaabah, lebih mulia daripada Hajar Aswad. Rasulullah didik kita untuk kita faham, kalau kita pandang Kaabah, kita hormat dia, kita nak rapat dengan dia, ada batu kat situ kita nak kucup, namanya Hajar Aswad. Kalau tak sempat kucup, kita nak lambai. Di situ ada suatu didikan supaya kalau kamu tahu ini harga dan nilai satu Kaabah, satu orang mukmin 70 kali ganda lebih hebat daripada Kaabah. Satu orang Muslim 70 kali ganda lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud kalau Kaabah itu dihancurkan bersepih-sepih 70 kali, ia masih lebih ringan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala berbanding seorang yang melukakan orang Muslim, melukakan zahir dan batinnya. Hari ini kita kena faham nilai orang Muslim.
Baik, hadis yang terakhir dalam bab ini daripada Hasan Al-Basri radhiyallahu rahimahullah berkata, Hasan Al-Basri ini beliau ada guru rohani daripada kalangan wanita. Siapakah namanya? Siapakah nama guru rohani kepada Rabi'atul Alamak? Tercakap pula. Ya, guru rohani kepada Imam Hasan Al-Basri adalah Rabi'atul Adawiyah. Imam Hasan Al-Basri adalah anak murid Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Anak murid. Beliau mendengar hadis-hadis langsung daripada Sayyidina Ali kerana beliau adalah tabi'in. Tetapi Rabi'atul Adawiyah ada generasi setelahnya tak sempat jumpa sahabat, hanya sempat jumpa tabi'in. Dan Imam Hasan Al-Basri asalnya adalah guru yang mengajar fiqh, hadis, akidah kepada Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah adalah seorang yang alimah. Kemudian setelah beliau berlalu masa, beliau telah meniti makam yang tinggi di sisi Allah SWT. Akhirnya Imam Hasan Al-Basri yang menjadi guru pula, menjadi murid kepada Rabi'atul Adawiyah. Maksudnya betapa jernihnya hati Imam Hasan Al-Basri, yang beliau sendiri ulama besar pada zaman itu, penghulu tabi'in. Imam Hasan Al-Basri dikenali sebagai penghulu tabi'in. Tetapi apabila ada wanita yang Allah Ta'ala angkat kefahamannya, kerohaniannya tinggi, maka beliau sanggup meredahkan diri beliau, bersimpuh dan melutut di hadapan guru seorang wanita. Dan bukan saja Imam Hasan Al-Basri yang merupakan ulama-ulama besar yang bersimpuh di hadapan Rabi'atul Adawiyah untuk mengambil ilmu kerohanian. Nama lain adalah seperti Imam Malik bin Dinar, Imam Sufyan As-Sawri, Imam Abdul Wahid bin Zaid. Ini ulama-ulama yang pernah jadi guru kepada Rabi'atul Adawiyah. Akan tetapi apabila Rabi'atul Adawiyah meningkat kerohaniannya, kefahamannya yang hebat di dalam tauhid, di dalam makrifat, semua guru-gurunya ini semuanya masuk dalam majlis zikir yang dibimbing oleh Rabi'atul Adawiyah. Dan bertanya kalau hal-hal kerohanian yang tak dapat mereka fahami, mereka akan merujuk kepada Rabi'atul Adawiyah. Ya. Subhanallah. Wanita agung dalam Islam. Kalau tidak digemburkan, sayang mereka tidak diketahui mutiara-mutiara dan permata yang ada pada mereka. Tolong doakan supaya program itu dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Teringin sangat untuk mengenalkan kisah-kisah inspirasi wanita-wanita misali. Mereka adalah bidadari dunia, permaisuri syurga. Ya, subhanallah. Baik. Imam Hasan Al-Basri berkata, seorang wanita tua datang berjumpa baginda Nabi SAW. Imam Hasan Al-Basri ini tak jumpa Rasulullah, tapi kenapa terus kata wanita berjumpa baginda? Imam Hasan Al-Basri ini dalam ilmu hadis kita dapat faham, ya, kalau Imam Hasan Al-Basri tak sebut siapa yang beliau riwayat, bermakna beliau dengar daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ya. Baik, beliau berkata seorang wanita tua datang berjumpa Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar memasukkan aku ke dalam syurga. Baginda SAW bersabda, wahai ibu fulan, sesungguhnya syurga itu tidak akan dimasuki oleh wanita tua. Hasan berkata, wanita tua itu berpaling sambil menangis. Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, beritahu kepada wanita tua itu bahawa dia tidak akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan dia tua. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba. Maka kami akan menciptakan mereka dengan suatu ciptaan dan menjadikan mereka anak dara yang penuh rasa cinta serta sebaya umurnya. Apa pun tu ni datang, ya Rasulullah, minta doa lah untuk makcik ni masuk syurga. Mohon maaf makcik, orang tua tak masuk syurga. Sorry makcik, ya, orang tua tak masuk syurga. Beliau pun nangis. Rasulullah SAW hantar sahabat, jangan dia lama-lama bernangis, cepat-cepat bagi tahu berita gembira, nak surprisekan dia. Kata maksud Rasulullah, wanita tua tak masuk syurga sebab setiap wanita akan ditukar menjadi anak dara, perawan, gadis, jelita, bergetah
yang sangat cantik, anggun, cute, jangok, muda, belia. Ya. Jadi manusia, wanita masuk dalam syurga, mereka akan menjadi cantik secantik-cantiknya, lebih daripada bidadari-bidadari yang lain yang dijadikan secara serta-merta. Sebab itu wanita di dunia ini lebih afdal daripada bidadari-bidadari yang diciptakan serta-merta di dalam syurga. Para muslimat yang datang daripada alam dunia, mereka lebih cantik, mereka lebih mulia, mereka lebih tinggi kedudukannya, mereka lebih cantik berbanding bidadari-bidadari di dalam syurga. Ya. Suami kita dalam syurga, mereka akan ada banyak isteri, ya. Mereka akan ada banyak isteri. Seperti mana di dunia ini mereka dibenarkan 4 apabila mereka mampu, dan apabila mampu lagi mereka boleh ada beribu-ribu lagi daripada segi hamba sahaya. Allah takdirkan begitu. Allah yang ciptakan nature of lelaki begitu, dan nature of perempuan Allah ciptakan daripada dunia lagi. Mereka hanya perlu ada satu suami sahaja dalam satu masa. Tak boleh ada dua suami dalam satu masa. Dia kena ada satu suami saja. Kerana Allah ciptakan fitrah perempuan begitu. Kalau ada 2 suami, kita nak tak yang mana satu? Ya, yang satu ni pun pening kita nak tak dia seorang ni. Ya. Macam mana 2? Macam mana 3? Jadi nature seperti mana di dunia, Allah jadikan nanti di hari akhirat. Di hari akhirat suami kita akan mempunyai banyak isteri. Banyak isteri. Sama ada isteri daripada dunia ataupun yang paling banyak bidadari-bidadari dalam syurga. Akan tapi kita yang daripada dunia ini, kita akan menjadi permaisuri di dalam kerajaan syurga suami kita. Kerana setiap daripada penghuni syurga mendapat kingdom, ya. Jadi mereka ada king dan queen dalam kingdom mereka. Syurga ni dia bukan tanah lot 1 ekar seorang dapat. Bukan. Satu orang dapat kingdom, satu kerajaan yang besar. Dia ada istana, ada maligai, ada di puncak desert angin, ada di tepi laut, ada tepi pegunungan Alps, ada tepi tasik New Zealand, ada tepi yang lebih cantik lagi di sana. Ada hujung-hujung gunung seperti di Kashmir, lebih cantik lagi. Maligai yang terbina daripada cahaya emas, menara dan sebagainya. Dan Allah SWT jadikan setiap penghuni syurga, Allah Ta'ala tarik rasa cemburu, iri hati dalam jiwa mereka, rasa dengki, dendam. Jadi manusia tak mampu untuk nak, wanita dalam syurga dia tak mampu nak cemburu. Ya, dia tak mampu nak cemburu. Suami aku ni banyak betul isteri dia. Sakit hati ya. Tak nak fikir ya. Tak nak fikir ya. Dia macam tu. Dia tak ada rasa. Dia tak mampu, macam orang buta, dia tak mampu nak tengok maksiat. Kan? Boleh ke orang buta nak tengok maksiat? Ya? Tak nampak. Masa daripada awal lagi dia tak ada potensi untuk nak tengok maksiat. Begitulah Allah jadikan wanita-wanita syurga, mereka tak mampu nak cemburu, nak sakit hati, nak iri hati dengan suami dia yang banyak isteri. Bahkan Allah Ta'ala jadikan hatinya penuh dengan cinta kepada suami yang Allah Ta'ala takdirkan dia nanti di akhirat. Siapa pun lah suami dia, sama ada suami dia yang memang datang daripada dunia sama-sama, walaupun waktu kat dunia meluat kat dia, walaupun kat dunia ni rasa pening, macam mana aku nak hidup selama-lama dalam syurga dengan orang macam ni. Aku dah penat bersabar dengan dia ni kat syurga ni. Aku kat dunia ni singkat boleh, bersabar sikit-sikit. Ni kat syurga ni berjuta-juta tahun nak hidup orang untuk ni the same person. Innalillah. Meluat meluat ni, kamu sini tak ada dalam wanita dalam syurga. Allah dah cabut habis. Kalau Allah takdirkan kita untuk suami itu, sama ada suami kita waktu di dunia ataupun bekas suami kita, bekas suami kita dah bercerai ke apa, dan kita tak ada suami lain, dijodohkan balik dengan bekas suami lama, ataupun dengan bekas crush kita dulu. Crush ke crash? Crush kita waktu tadika ke, crush waktu sekolah rendah ke, waktu menengah ke, waktu college ke, Allah Ta'ala boleh pasangkan balik.
Kalau kita meninggal tak ada suami lah. Tak ada suami. Ataupun meninggal dalam keadaan kita bercerai. Meninggal cerai. Maksudnya kita tak ada suami. Kalau suami kita meninggal, kita akan jadi isteri pada suami yang meninggal tu lah. Melainkan kalau kita kahwin dengan suami yang lain, kita diberi pilihan. Kalau suami meninggal, kahwin lain. Suami meninggal, kahwin lain. Suami meninggal. Di ahli akhirat dia akan diberi pilihan untuk pilih mana suami yang paling memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan risaulah. Jangan risau. Kita ni macam mana nak hidup poligami dalam syurga ni? Macam mana nak melazati dan menikmati nikmat syurga kalau hidup poligami? Jangan risau. Allah SWT atur siap dah kat sana. Kita takkan rasa sempit disebabkan poligami tu. Kita rasa seluas-luasnya. Kita rasa seluas-luasnya. Kita rasa pening dengan poligami ni kat dunia ni je. Kat dunia ni. Tapi kat akhirat, Allah cabut segala ill feeling daripada hati manusia. Manusia tidak mampu untuk memiliki ill feeling dalam jiwa dia terhadap apa pun perkara. Sebab syurga tempat Allah Ta'ala nak bagi kepuasan, kenikmatan, keseronokan yang hebat. Dan Allah sentiasa surprisekan ahli-ahli syurga dengan nikmat yang sentiasa bertambah, kecantikan yang sentiasa bertambah. Ya, wallahu alam. Sampai di situ, insya-Allah kita sambung bab macam manusia tak kan, dia malaikat dia sebahagian macam malaikat lah. Tapi lain daripada malaikat. Dia ciptaan daripada cahaya juga. Dia ciptaan daripada cahaya, tetapi Allah jadikan sumber bahan jadi untuk mereka itu, bahan mereka daripada likatan kasturi, amber, camphor, wangi-wangian. Macam kita kan daripada tanah kan, jasad kita. Bidadari ni mereka punya material, bahan raw material dia daripada likatan wangian. Likatan wangian. dia punya rupa macam manusia. Rupa macam manusia. Rupa macam manusia. Cuma kalau di dunia ni kalau sepanjang sejarah manusia, wanita tercantik di dunia ni kalau masuk di syurga dia jadi yang paling hodoh sekali. Sebab bidadari yang paling rendah pun kedudukannya, bidadari yang paling hodoh pun kalau di syurga, dibawa di dunia, dia ratu cantik sedunia dan tak ada siapa yang boleh menandinginya sepanjang sejarah kemanusiaan. Itu bidadari yang paling. Tapi bayangkan bidadari pun dah begitu, perempuan yang datang, Rasulullah kata perempuan yang datang daripada dunia ni yang melalui mujahadah, melalui haid, nifas, banyak cabaran. Sebab bidadari tadi mereka tak lalui itu semua tu. Ujian hidup dunia, menjadi kanak-kanak, remaja, haid, senggugut, mereka tak alami. Kita alami. Kita yang mengalaminya dengan hati yang bersabar, reda dengan ketentuan Allah SWT, jadikan biologi kita begitu. Dengan itu Allah Ta'ala jadikan kedudukan ini di syurga lebih tinggi, kedudukannya lebih cantik daripada bidadari yang lain, menjadi permaisuri yang lebih dekat dengan suami kita. Wallahu alam. Sampai di situ, insya-Allah. Moga Allah kurniakan kita kesudahan yang baik dan jauhkan kita daripada kesudahan yang buruk. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tanggung majlis kita dan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.